Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di channel Pok Nik Din, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan-usahawan yang lebih cemerlang dalam mentadbir dan mengurus perniagaan masing-masing. Kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan persamaan perakaunan, iaitu aset-aset perniagaan dibiayai oleh modal dan juga liability. Jadi kita nak bincang sekarang berkenaan dengan modal itu. Apakah modal, apakah kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada pemilik modal dan bagaimanakah perkara-perkara itu ditentukan. Jadi yang pertama, modal merupakan jumlah sumber-sumber yang diberikan oleh pemilik perniagaan kepada perniagaan. Jadi dia boleh bagi duit, dia boleh bagi aset seperti tanah, ataupun kilang, ataupun mesin, ataupun dia boleh bagi aset-aset yang tidak boleh dipegang seperti harta intelek, resipi-resipi makanan bagi perniagaan restoran dan seumpamanya. Jadi kesemua sumber-sumber ini akan diserahkan kepada perniagaan dan ini akan digunakan untuk membentuk keupayaan pengeluaran, untuk membawa masuk pekerja-pekerja, untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan akhirnya perniagaan akan dapat membawa masuk jualan dan juga menjana keuntungan kepada perniagaan. Jadi pemilik modal ini biasanya dia ada beberapa hak dan kelebihan dan biasanya ini bergantung kepada jenis entiti perniagaan itulah. Ada entiti perniagaan perseorangan, ada entiti perkongsian dan juga ada entiti syarikat sendirian berhad. Ya. Jadi bentuk entiti itu akan mempengaruhi hak dan juga kelebihan kepada pemilik modal. Tapi secara amnya pemilik modal mempunyai hak untuk membuat keputusan bagi pihak perniagaan. Ini satu perkara penting kerana jika tidak ada orang yang membuat keputusan, maka mungkin perniagaan itu akan berjalan dengan cara yang tidak tentu hala. Jadi membuat keputusan merupakan satu perkara yang diberikan kepada pemilik modal. Tetapi ini seperti mana yang saya sebut tadi bergantung kepada jenis entiti perniagaan itu. Keduanya, pemilik modal mempunyai hak untuk mendapat keuntungan yang dijana oleh perniagaan. Bukan semua tapi berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. Dan yang ketiga, sekiranya perniagaan dibubarkan, aset-asetnya dijual, liability-liability-nya dibayar, maka jika ada lebih aset itu, maka ianya akan diserahkan kembali kepada pemilik modal. Satu lagi perkara yang mungkin ramai usahawan tidak sedar ialah modal itu sendiri boleh dijual beli. Kalau kita tengok di pasaran saham, saham itu setiap hari ada orang yang menjualnya dan ada orang yang membelinya. Itu adalah pasaran yang ada infrastruktur bagi membolehkan jual beli saham. Tapi bagi perniagaan persendirian, biasanya jual beli ini boleh berlaku. Cuma ianya bergantung kepada pemilik modal dan juga orang yang berminat untuk membeli perniagaan itu dengan membeli modal ataupun saham yang telah dikeluarkan kepada pemilik modal. Cuma dari segi penilaiannya, ianya bergantung kepada apa yang diistilahkan sebagai willing buyer dan willing seller. Nilai yang sanggup diterima oleh pemilik modal dan nilai yang sanggup dibayar oleh orang yang mahu membelinya. Dan kadang-kadang nilainya boleh jadi satu nilai yang besar sekiranya perniagaan yang dijalankan memberi keuntungan, ada potensi untuk membesar, ada potensi untuk menjana keuntungan yang lebih besar sekiranya ditambah sumber-sumbernya. Jadi ini semua merupakan hak pemilik modal untuk menentukan sama ada dia mahu jual ataupun tidak. Jadi perkara-perkara ini penting untuk difahami oleh pemegang-pemegang saham ataupun pemilik-pemilik modal agar mereka bukan sahaja tertumpu kepada
banyak mana keuntungan yang mereka dapat daripada keuntungan yang dijana oleh perniagaan, tetapi sama ada nilai pegangan saham mereka, modal itu semakin lama semakin meningkat, agar sekiranya ada peluang untuk mereka menjualnya, mereka akan mendapat pulangan yang amat menguntungkan. Jadi ini merupakan satu motivasi kepada usahawan untuk memastikan perniagaan berjalan dengan lancar, ada sistem, ada proses, ada strategi untuk terus membesarkan perniagaan untuk meningkatkan keuntungan, kerana jika ada orang yang berminat, mereka boleh menjualnya dan ini merupakan satu perkara yang boleh membawa keuntungan. Dan satu lagi pilihan yang mereka ada, mereka boleh juga mengapungkan saham mereka itu di bursa saham dan daripada situ mereka dapat juga mendapat keuntungan apabila saham-saham itu dijual sama ada secara langsung ataupun di pasaran secondary apabila saham telah diapungkan. Jadi mungkin ini dapat memberikan sedikit kefahaman kepada anda berkenaan dengan modal itu dan apakah kelebihan-kelebihan yang ada kepada pemilik modal sekiranya perniagaan yang mereka jalankan menguntungkan, sentiasa berkembang dan berpotensi untuk menjadi perniagaan yang lebih besar. Sekiranya anda rasa topik-topik yang dibincangkan di channel Pok Nidin ini membantu anda menjadi usahawan yang lebih baik, maka kongsikanlah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini dan sama-sama kita perkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.